Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Tentang pendengar sekalian, hadirin dan hadirat muslimin muslimat yang saya kasihi. Alhamdulillah kita berkesempatan hari ini untuk sama-sama kita diskusi kitab kita, iaitu kitab Riyadhus Salihin jilid yang kedua dalam bab 189. Masih lagi dalam bab solat, azan, solat. Kali ini agak berbeza sikit, up sikit lagi, iaitu dalam bab fadlil masyi ilal masjid. Ya. Jadi sebelum tu saya bagi pihak masjid ucapkan terima kasih pada semua hadirin-hadirat sentiasa menyokong dalam aktiviti masjid-masjid kita. Kita berdoa pada Allah, moga-moga keadaan kita kembali pulih, kita dapat menghayati solat di masjid dengan sebagaimana yang sebelumnya, insya-Allah. Tapi dengan batasan-batasan yang kita sudah belajar, kita ambil peringatan atas segala pengalaman semasa 2 tahun lebih ni, kita sentiasa menjaga kesihatan dan keselamatan bagi semua, insya-Allah. Ya. Jadi ini satu tajuk kita pada hari ini, perlukan kita menjaga antara satu sama lain juga, iaitu tajuk kita pada hari ini bab 189, iaitu bab fadlil masyi ilal masajid. Ni penting kan, nak datang masjid apa semua kan, kena jaga keselamatan semua. Baik, kita dalam bab pertama ni, kita pergi pada hadis pertama daripada An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ila al-masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa pergi ke masjid pada waktu pagi ataupun sore hari, maka Allah menyediakan untuknya suatu hidangan yang lazim diberikan untuk tamu di syurga setiap kali ia pergi pagi ataupun sore petang hari. Jadi kalaulah mereka berjalan ke masjid pagi ataupun petang, ataupun malam juga, maknanya pergi ke masjid, barang siapa pergi ke masjid pada waktu pagi ataupun sore hari, kemudian Allah menjadikan untuknya suatu hidangan yang lazim diberikan untuk tamu di syurga. Jadi Allah akan beri dia hidangan yang lazim akan diberikan kepada tamu di syurga, setiap kali dia pergi ke masjid. Jadi setiap kali dia pergi ke masjid, pergi balik ke masjid tu, Allah akan berikan mereka hidangan sebagaimana Allah berikan hidangan tamu di syurga. Jadi sebenarnya apa yang mereka dapat dekat syurga itu adalah balasan sebenarnya apa yang dilakukan dekat dunia kan. Jadi dekat dunia pun mereka akan dapat keberkatan, keselamatan, kadang-kadang ada rezeki lepas tu yang mereka ni dapat, sentiasa kenyang di taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kat masjid pun banyak orang berikan rezeki dan sebagainya. Dan kadang-kadang daripada kita, Allah datangkan pada kita kelebihan, kita pula belikan sesuatu untuk beri kepada masjid. Orang-orang masjid pun dapat makan. Siapa-siapa yang datang pun ziarah ke masjid untuk tujuan yang baik-baik lah, mudah-mudahan pun kadang-kadang dapat juga kelebihan-kelebihan ni. Ini hidangan dekat sini boleh bermaksud banyak lah kan. Jadi boleh bermaksud banyak sekali. Allah sediakan a'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha. Jadi di sini Allah akan berikan dia sama seperti balasan yang Allah berikan dekat syurga bagi mereka yang mengunjungi masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada hadis tadi kepada hadis Abu Hurairah juga, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
Man tatahhara fi baitihi thumma mada ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridah min faraidillah kanat khutuwatuhu ihdaha tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian dia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, bersuci di rumahnya, dia kat sini dia sebut tatahhara fi baitihi, dia bersihkan diri dia dekat rumah, yakni kemudian dia mendatangi, pergi ke salah satu daripada rumah Allah iaitu di masjid, lalu menyelesaikan salah satu solat wajib dari beberapa solat yang diwajibkan oleh Allah. Maka langkah-langkahnya itu yang selangkahnya dapat menghapuskan satu kesalahan, sedang langkah yang lainnya dapat menaikkan satu darajat. Jadi langkah-langkah ke masjid ni, langkah-langkah ke masjid dapat menghapuskan satu kesalahan. So setiap langkah dia akan menghapuskan kesalahan dia. Satu langkah hapuskan kesalahan, satu langkah lagi naikkan derajat. Satu langkah lagi hapuskan kesalahan, satu langkah lagi naikkan derajat. Macam itu kelebihan orang yang pergi ke masjid, ziarah masjid. Solat di masjid, langkah-langkahnya satu menghapuskan kesalahannya, yang lagi satu menaikkan derajatnya. Subhanallah. Kemudian hadis yang seterusnya daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kana rajulun minal ansar la a'lam ahadan ab'ad minal masjid minhu kanat la tuhti'uhu salah faqila lahu law ishtaraita himaran tarkabuhu fi zalma'i wa fi ramda qala ma yasuruni an manzili ila janbil masjid inni uridu an yaktuba li mamshaya ila al-masjid wa ruju'i ila idza raja'tu ila ahli faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jama'a Allahu laka dhalika kullah. Rawahu Muslim. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu katanya, ada seorang daripada golongan sahabat Ansar yang saya tidak mengetahui seorang pun yang rumahnya lebih jauh letaknya dari rumah orang itu jikalau hendak ke masjid, tetapi ia tidak pernah terlambat oleh sesuatu solat, yakni sentiasa solat fardu, ia mesti mengikuti berjamaah. Jadi kata seorang ni, dia bilang, Ubay bin Ka'ab ni memberitahu ada seorang sahabat daripada golongan Ansar. Jadi rumah dia sebenarnya lebih jauh daripada rumah orang lain, tapi dia tak pernah terlambat untuk solat berjamaah. Ini yang Ubay sebutkan. Kemudian dikatakan kepada dia, alangkah baiknya jika engkau membeli seekor keldai yang dapat engkau naiki di waktu malam gelap gelita dan serta di waktu teriknya panas matahari. Jadi ada orang cakap dengan dia, kan boleh beli keldai, jadi mudah untuk dia. Taklah jauh sangat, lama kena panas matahari ataupun gelap gelita waktu pulang nanti. Dia menjawab, saya tidak senang kalau rumahku itu ada dekat masjid. Sesungguhnya saya ingin kalau jalanku sewaktu pergi ke masjid dan sewaktu pulang ke masjid untuk kembali ke tempat keluarga itu dicatat pahalanya untukku. Nak pahala banyak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah mengumpulkan untuk pahala kesemuanya itu, yakni waktu pergi dan pulangnya semuanya diberikan pahala pada orang tersebut. Tapi hadirin dan hadirat sekalian, kita kadang-kadang nak kena tengok juga kalau kita mungkin dalam keadaan kurang kekuatan, jadi buat sedaya upaya mana yang lebih penting. Misalnya ada orang nak pergi umrah ke haji, kan, memanglah setiap kali step dia tu dapat pahala, tapi nak kena tengok kemampuan. Kalau orang muda-muda tak apa jauh, kalau orang yang agak berumur sakit biarlah yang ke depan. Pasal saya takut nanti kita nak kerjakan step pahala yang banyak, kalau kita jauh lambat pula kita tak datang-datang. Pasal nak pergi balik tu makan masa, kan, kadang kekuatan pun dah habis. Jadi kita lihat mana satu yang lebih penting. Jangan sampai tak datang ke masjid dan kita pergi umrah ke haji, datang ke masjid Masjidil Haram ke ataupun Masjid Nabi, itu lebih utama daripada kita nakkan jauh, step banyak, dapat pahala banyak, tapi pun nanti kita antara kita datang kita tak balik ataupun kita balik kita datang lagi. Itu pun kita tidak mahu lakukan.
Jadi oleh itu kita tengok kemampuan kita kalau kita nak buat begitu. Kemudian dari Jabir radhiyallahu anhu qala khalatil baqa'u hawla al-masjid fabalagha dhalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahum balaghani annakum turiduna an tantakilu qurbal masjid. Qalu na'am ya Rasulullah qad aradna dhalik faqala bani Salamah diyarakum tuktab atharukum faqalu ma yasuruna ana kunna tahawwalna rawahu Muslim. Rawahul Bukhari maknahu min riwayat Anas. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, ada beberapa bidang tanah di sekitar masjid itu kosong. Lalu keluarga Bani Salimah berkehendak akan pindah di dekat masjid tersebut. Hal itu sampai terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda kepada mereka, beritahu kepada mereka lah, ada berita yang sampai kepada Nabi, ada berita sampai kepadaku bahawa engkau semua hendak berpindah dekat masjid. Mereka menjawab, benar ya Rasulullah, kita memang berkehendak demikian. Mereka memang sukalah bersebelahan masjid kan. Beliau lalu bersabda lagi, hai keluarga Bani Salimah, bekas langkah-langkahmu ke masjid itu dicatat pahalanya untukmu semua. Bekas-bekas jalan ke masjid. Maka itu tetaplah di rumah-rumahmu itu saja. Nabi pun tengok orang ni orang rajin kan. Jadi Nabi pun beritahu ni orang memang orang rajin, nakkan dia keberkatan yang banyak. Selama ni pun sudah jauh pun masih ke masjid cari langkah-langkah pahala. Jadi Nabi bilang tetap ke rumah-rumahmu itu, maka di situ langkah-langkahmu dicatatlah bekas langkah-langkahmu itu semua. Mereka lalu berkata, kita tidak senang lagi untuk berpindah. Maknanya kita nak pindah tak jadi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari meriwayatkannya yang semakna dengan hadis di atas dari riwayat Anas. Jadi Nabi sudah tetap di situ kerana setiap langkah-langkah dia ke masjid tu dicatat pahalanya. Maka mereka Bani Salimah pun cakap, kita tak nak pindah, kekal di situ. Itu mengikut nasihat Nabi. Kemudian daripada hadis lain, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'zaman nas ajran fi salati ab'aduhum ilaiha mamshan fa ab'aduhum walladhi yantaziru salata hatta yusalliha ma'al imam a'zamu ajran min alladhi yusalliha thumma yanam. Muttafaqun alaih. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebesar-besar manusia perihal pahalanya dalam solat ialah yang terjauh di antara mereka itu tentang jalannya, lalu yang lebih jauh lagi. Itu pertama yang Nabi sebut. Maknanya besar, sebesar-besar perihal pahala seorang orang tu akan dapat jika dalam perihal solat ni lah jauh jalannya. Maknanya jauh jalan nak sampai ke tempat solat dia ni. Jauh. Mereka tu tentang yang terjauh di antara mereka itu tentang jalannya. Jauh paling jauh. Lalu yang lebih jauh lagi. Maknanya kalau yang jauh lagilah besar pahala dia. Tu bagi mereka yang nak mendatangi solat lah, nak datangi masjid kan. Kalau yang tak datang, tak adalah cerita kat sini. Ini yang mereka nak datangi, sejauh mana perjalanan mereka, banyak pahalanya. Itu yang pertama. Kemudian, dan orang yang menanti solat sehingga ia dapat mengikuti solat itu bersama imam adalah lebih besar pahalanya daripada orang yang melakukan solat itu dengan sendirian, munfarid, lalu ia tidur. Kan? Jadi ada dua pahala. Mereka yang jauh-jauh lagi banyak pahala yang bila dapat bila langkah-langkah mereka tu makin jauh makin, kerana cabarannya betul-betul besar. Makin jauh kan, kadang-kadang terasa penat, rasa tak nak, palas dan sebagainya. Lambatlah, imam lambatlah sebagainya. Itu pertama, dia tetap pergi juga. Kemudian yang kedua, dia tunggu solat sampai dapat solat dengan imam. Tu besar pahala dia daripada orang yang melakukan solat sendirian kemudian tidur. Melainkan dia tak boleh lagi nak tahan, mesti nak kena tidur dulu. Mungkin lah daripada dia takut nanti dia solat tak sempurna, dia tak tahu apa dia baca, ataupun nanti dia fikir akan datang nak solat lagi satu. Mungkin ada isyak ke apa, dia perlu rehat sebentar, dia tak boleh tunggu pasal dah agak terlalu letih. Itu ikut keadaan.
Kemudian hadis seterusnya daripada An Buraidah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol basyirul masyaina fi zulami ilal masajid bin nur tammi yaumal qiyamah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Dari Buraidah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu malam ke masjid-masjid bahawa mereka akan memperolehi cahaya yang sempurna besok pada hari kiamat. Hadis ni pun agak simple. Basyiru, berilah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu malam untuk ke masjid. Mereka akan apa? Dapat pahala memperolehi cahaya yang sempurna besok pada hari kiamat. Ni kelebihan pada orang yang datangi masjid dalam semua solat, terutama solat pada waktu malam ni. Diterangkan. Jadi ada yang solat siang, solat subuh, solat asar, ada yang solat semua, ada solat antara solat dengan solat, ada yang solat Jumaat dengan solat Jumaat. Ni solat pada waktu malam pula. Semuanya ada kelebihan-kelebihan yang kita dah kupas ya. Okey, kemudian ini ayat Rasulullah sebutkan di sini, mereka akan dapat memperolehi cahaya sempurna besok pada hari kiamat. Waktu malam keluar, dapat cahaya terang benderang di hari kiamat kelak. Pada waktu itu banyak orang dah nak rehat kan. Itu nampak tak cabaran dan cubaan. Dapat sesuatu tu mesti harungi cabaran dan cubaan dalam hidup. Okay? Kemudian hadis dalam bab ni, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah, qala isbaghul wudu' 'ala al-makarih wa kasratul khutta ila al-masajid wa intizarus salah ba'da salah fadzalikumur ribat rawahu Muslim. Ini hadis popular juga hadis ni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah engkau semua kalau saya tunjukkan akan suatu amalan yang dapat melebur semua kesalahan dan dengannya dapat pula menaikkan beberapa derajat, dapat menghapuskan kesalahan dan naikkan derajat orang tu? Para sahabat menjawab, baiklah, maulah kan. Kemudian disebutkan sini beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitu menyempurnakan wuduk sekalipun menemui beberapa hal yang tidak disenangi, seperti terlampau dingin dan sebagainya. Nampak? Kan ada cabaran. Orang Allah kasih cabaran pula kerana dingin sejuk sangat nak ambil wuduk ni macam mana. Tapi kalau dia ambil juga wuduk dengan segala kemampuan dia, ambil juga wuduk kan, dia akan apa? Meleburkan semua kesalahan dia dan juga menaikkan derajatnya. Itu pertama. Isbarul wudu' alal makarih. Dia laksanakan mengambil wuduk tu walaupun dalam keadaan yang tidak disenangi, susah bagi dia. Okay? Kemudian banyaknya melangkah kaki untuk ke masjid. Ini yang terkena dengan kita punya tajuk juga, melangkah ke masjid, banyak kaki melangkah ke masjid, dan menantikan solat sesudah melakukan solat. Jadi kita tunggu satu solat ke satu solat setelah kita habis kerja. Jadi kebanyakan kalau kerja siang, malam mungkin daripada maghrib nak tunggu isyak, dia duduk tunggu imam, kemudian lepas isyak baru pulang. Begitulah. Ini contohlah bagi orang yang kerja, balik kerja. Kalau orang yang tak kerja boleh je Zuhur tunggu sampai asar, maghrib baca Yasin, Kahfi, tunggu sampai isyak, boleh. Okay? Kelebihan banyak kalau orang beribadat antara maghrib dengan isyak, tanpa misalnya tak buat benda-benda yang lain betul-betul ibadahnya dengan baca Qurannya, zikirnya, solat sunatnya, boleh. Okay? Kemudian di sini ni 3 perkara tadi ambil wuduk walaupun dalam keadaan yang tidak disenangi, banyakkan langkah ke masjid, kemudian tunggu antara satu solat dengan satu solat yang lain. Apa kelebihannya? Itulah yang dapat disebutkan ribat. Itulah yang disebut ribat. Perjuangan menahan nafsu untuk memperbanyak ketaatan pada Tuhan. Itu yang fazalikumur ribat. Ribat tu maksud dia perjuangan menahan nafsu untuk memperbanyakkan ketaatan pada Tuhan. Itu maksud dia. Okay? Kemudian dari hadis tersebut kepada hadis yang terakhir daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol iza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fa ashhadu
lahu bil iman. Qala Allah azza wa jalla, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir, ila akhiril ayah. Okay? Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW sabdanya, jikalau engkau semua melihat seseorang membiasakan pulang pergi ke masjid, mana selalu nampak dia keluar pergi masjid, maka saksikanlah ia dengan keimanan, yakni bahawa orang itu benar-benar orang yang beriman. Saksikan dia orang yang beriman. Allah Azza wa Jalla berfirman, hanya senya yang meramaikan masjid-masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sampai ke akhir ayat ni lah, iaitu kelengkapan ayat ini boleh kita lihat dalam surah Al-Bara'ah ataupun surah At-Taubah ayat 18. Yang artinya disambungkan, hanya senya orang yang meramaikan masjid-masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang sambung lagi, serta mendirikan solat, menunaikan zakat, juga tidak takut melainkan kepada Allah, maka mudah-mudahan mereka itu tergolong golongan orang-orang yang memperoleh petunjuk benar dari Tuhan. Jadi di situ nampak tak orang-orang yang meramaikan masjid-masjid Allah tu, iaitu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan kita bersaksi, kata Nabi, maka saksikanlah ia dengan keimanan, iaitu bahawa saksikanlah dia bahawa dia benar-benar orang yang beriman. Kerana bukan mudah nak tengok orang yang sentiasa ngotot, maknanya sentiasa istiqamah pergi balik masjid, jadi begitu. Kelebihan dia banyak, dia kumpul banyak pahala, dia kumpul banyak pahala dan dia buang banyak dosa, Allah hapuskan. Jadi bila pahala banyak, dosa-dosa akan terhapus. Begitulah kelebihan orang yang sentiasa mengunjungi rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa kita berhenti sampai sini dulu. Mudah-mudahan kita akan dapat berjumpa lagi pada masa yang akan datang, insya-Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.